Kajian Case Sejarah. Tajuk: Perang Dunia Kedua. Pernyataan masalah. Perang Dunia Kedua tercetus akibat kemunculan ideologi baharu, ketidakpuasan hati, perjanjian Versailles, dan kegagalan liga-liga bangsa. Perihalkan faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua. Persoalan kajian. Terangkan latar belakang Perang Dunia Kedua. B. Jelaskan faktor Perang Dunia Kedua di Eropa. C. Pengakhiran bagi Perang Dunia Kedua di Eropa. Akhir sekali D. Apakah iktibar-iktibar yang dapat diperolehi berdasarkan peristiwa Perang Dunia Kedua? Objektif kajian yang saya perolehi sepanjang melakukan kajian case ini terdiri seperti berikut. Saya dapat memahami dan mengetahui konsep Perang Dunia Kedua. Selain itu, saya juga mempelajari faktor-faktor Perang Dunia Kedua di Eropa. Seterusnya, saya dapat tahu secara lebih mendalam tentang pengakhiran Perang Dunia Kedua di Eropa. Akhir sekali, saya memperolehi iktibar daripada peristiwa Perang Dunia Kedua. Beralih kita kepada kaedah kajian. Kaedah kajian yang saya guna dalam menjalankan kajian case ini ialah internet, aplikasi YouTube, dan akhir sekali buku teks tingkatan 4. Seterusnya kita akan masuk ke laporan kajian yang saya perolehi sepanjang menjalankan kajian case ini. Terangkan latar belakang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua berlaku di dua medan pertempuran pada tahun 1939 sehingga 1945, yaitu antara Eropa dan Asia Pasifik. Peperangan di Eropa tertumpu di negara Eropa dan Utara Afrika, manakala peperangan di Asia Pasifik pula tertumpu di tanah besar Asia dan Kepulauan Asia Tenggara. Peperangan ini melibatkan dua pakatan, yaitu kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Bertitik tolak daripada itu, marilah kita masuk ke faktor-faktor Perang Dunia Kedua di Eropa. Yang pertama, kemunculan ideologi baharu. Penduduk Italia dan Jerman mengadakan gerakan politik radikal. Gerakan ini dipimpin oleh pemimpin nasional berfahaman melampau, yaitu fasisme di Italia dan nazisme di Jerman. Fasisme. Gerakan ini di bawah pimpinan Benito Mussolini, dan parti fasis berjaya menguasai kerajaan Italia pada tahun 1922. Fasisme memberikan keutamaan kepada kepentingan, melebihi kepentingan individu dan percaya akan nasionalisme melampau, termasuk berperang bagi meningkatkan image negara. Manakala nazisme pula, gerakan nazisme di bawah pimpinan Adolf Hitler dan parti Nazi berjaya membentuk kerajaan di Jerman pada tahun 1933, mengagungkan bahasa Jerman. Hitler berusaha untuk memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengetepikan perjanjian Versailles. Dalam pada itu, marilah kita beralih ke pengakhiran bagi Perang Dunia Kedua di Eropa. Antaranya ialah kerjasama kuasa besar. Presiden Amerika Syarikat Franklin Roosevelt dan Perdana Menteri Britain Winston Churchill sering bertemu untuk membuat keputusan politik dan ketenteraan. Selain itu, keberkesanan strategi serangan. Kesilapan kuasa paksi membuat keputusan politik dan ketenteraan dalam operasi menawan Rusia membawa kegagalan. 3 tokoh besar dunia yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Seterusnya, kegagalan operasi menawan Rusia.
Serangan terhadap Rusia berjalan dengan lancar pada peringkat awal, walau bagaimanapun Jerman kehilangan banyak nyawa tenteranya apabila perang melewati 2 musim sejuk di Rusia. Di samping itu, kejayaan operasi pendaratan tentara bersekutu. Melalui operasi yang diberikan nama Côte de Day, tentara bersekutu berjaya mendarat di Normandy, Prancis pada Juni 1944. Tentara bersekutu berjaya memperdayakan tentara Jerman dengan menyebarkan maklumat. Kejayaan tersebut meningkatkan semangat tentara bersekutu dan menjadi titik tolak kepada kejayaan membebaskan Prancis dan negara Eropa daripada penaklukan Jerman. Kejayaan Operasi The Day juga membolehkan tentara bersekutu memasuki Jerman dari arah barat. Kematian Hitler pada bulan April 1945 telah mengubah landscape Perang Dunia di Eropa. Jerman kemudiannya mendatangani perjanjian menyerah kalah sekaligus menamatkan perang yang berlangsung selama 6 tahun di Eropa. Seterusnya, apakah iktibar-iktibar yang dapat diperoleh berdasarkan peristiwa Perang Dunia Kedua? Antara iktibar-iktibar yang dapat saya perolehi berdasarkan peristiwa Perang Dunia Kedua ialah kita mestilah bijak mengatur strategi. Strategi yang baik akan mendorong ke arah kejayaan. Selain itu, para pemimpin mestilah sentiasa berwaspada terhadap tipu hela negara luar. Akhir sekali, kita haruslah berpikiran rasional dan sentiasa berjaga-jaga dalam mengambil sebarang tindakan maupun membuat keputusan. Akhir sekali, rumusan. Konklusinya, sebagai generasi selepas merdeka, kita seharusnya mengenang budi dan menghargai perjuangan mereka. Selain itu, kita mestilah bijak dalam membuat keputusan dan tindakan. Di samping itu, kita haruslah berani dalam memperjuangkan negara sendiri demi kebebasan yang dicari. Seterusnya, nilai bekerja sama dan kepentingan bersama hendaklah ada dalam diri seorang pemimpin, karena ia dapat mengelakkan masalah dan sebarang perselisihan faham. Pemimpin yang berwibawa dan berpikiran rasional akan mendorong ke arah kejayaan.